Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang sempurna. Sadaqallahul azim min al-ayat al-bayyinat surah Az-Zumar. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz selaku pengerusi majlis, Al-Fadhil yang dihormati, yang dikasihi Tuan Guru Haji Muhammad bin Wan Osman, penaun kepada Pondok Pasir Tumbuh, Yang Berhormat Ustaz Haji Abdul Rahman bin Yunus selaku adun Pasir Tumbuh, Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Ahmad Baihaqi Atiqullah, Ahli Parlimen Kubang Krian, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim Abdul Ghani, pengurusi Jamaah Mudir Pondok Pasir Tumbuh, Tuan Guru Tuan Haji Saleh bin Ismail, Tuan Guru Haji Abu Bakar Osman, Tuan Guru, dan yang terakhir sekali saya nampak sini Al-Fadhil Yang Berhormat Ustaz Abdul Halim Abdul Rahman daripada Imam Cetok. Para guru, anak-anak didik yang saya hormati dan kasihi. Pertama, kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Hari ini hari guru ataupun hari murabbi. Bukan saja kita di Pondok Pasir Tumbuh, bahkan saya dimaklumkan seluruh madrasah di bawah Yayasan Islam Kelantan menjadikan hari ini 26 Rejab sebagai hari guru, dan hamba sendiri mengucap tahniah dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurusi jemaah dan ahli-ahli yang telah berjaya mengadakan hari guru atau hari murabbi yang sangat penting untuk kita peringati dan kita hargai. Apapun kita yang bercakap di hadapan hari ini, yang kita apa sekalipun pangkat dan kedudukan kita, kita datang daripada peringkat permulaan yang diajar oleh para guru. Sama ada alifnya, sama numbernya dan sebagainya. Kita datang dengan keadaan tidak mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyusun atur begitu rupa dalam hidup ini, terutama dalam Islam, di mana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kita semua tahu, yang semua kita dah mendalami makna pengertian bahawa Islam agama yang sangat-sangat menitik beratkan untuk membebaskan ummah daripada dibelenggu oleh buta huruf,
khususnya buta ilmu, dan khususnya ialah untuk membasmi umat Islam daripada buta Al-Quran dan buta Islam. Jadi alhamdulillah, melalui peranan para guru, terutama guru-guru pondok yang telah berjasa kepada masyarakat, yang telah berjasa kepada negeri kini, di mana dalam sejarahnya bermula pada tahun 1820 lagi adanya pondok di Kelantan kita, iaitu Tuan Guru Abdul Samad bin Abdullah, atau dikenali Tok Guru Pulau Condong. Kita doakan para guru yang telah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala ini diberi rahmat sebanyak-banyaknya, kerana hasil daripada kerja mereka, kerja keras para guru, tanpa mengharapkan apa-apa faedah daripada ilmu yang ditabur, hasilnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting sekali sejarah kita di Kelantan ini, bahawa kita sebenarnya mewarisi sebahagian perkara besar ialah setelah kita dijajah oleh Inggeris. Kita dapati bahawa peranan pondok ini sangat-sangat hebat. Kenapa di Kelantan kita ini kita dapat bertahan dan kita dapat sokongan padu daripada rakyat Kelantan kepada perjuangan Islam? Kerana kita lihat latar belakangnya, pondok-pondok masyhur di Kelantan ini bermula 1950, yang ramai, semakin ramai pelajar-pelajar, termasuklah pondok di sini, pondok terusan ini, di bawah pimpinan Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Mustafa, Allahyarham Tuan Guru Abdul Aziz, dan Allahyarham Tuan Guru Haji Hashim pada 1954 sebagaimana yang disebut tadi. Kita melihat peningkatan kesedaran ini berlaku, dan satu waktu yang sama juga PAS ditubuhkan pada 1951. Gandingan antara kebangkitan ilmu yang diasas di pondok ini dengan kebangkitan perjuangan Islam adalah tidak jauh. Tahniah dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua guru-guru ataupun ulama-ulama yang telah bekerja keras, bertungkus lumus untuk mempertahankan nizamul hayatul Islam, ataupun nak mempertahankan syariat Islam, nak mempertahankan akidah Islam berterusan. Bukan satu perkara mudah. Sebab itu kita sangat-sangat menghargai titik peluh usaha para ulama sebelum ini yang dapat kita kekal sampai hari ini. Satu peringkat bukan mudah kita untuk mempertahankan budaya dan juga falsafah hidup yang dibawa oleh orang barat, orang-orang Inggeris, seperti pahaman sekularisme. Ini pahaman yang amat bahaya. Pahaman yang dibawa oleh Inggeris ini amat menekan. Tetapi melalui pondok di Kelantan kita ini, kita berupaya untuk menyerang mereka. Bahkan dalam parti pada tahun 1997 kita adakan suatu seminar besar-besaran di pusat tarbiyah Taman Malewa pada 19 Oktober. Kalau tidak ingatan saya, tak lupa ingatan saya, pernah kita berkumpul untuk berbincang bagaimana bahayanya pahaman sekularisme ini sekiranya dia dapat menembusi dan dapat menaungi serta mempengaruhi cara hidup umat Islam. Siapa yang menentangnya? Ialah kita yang mendapat pelajaran daripada institusi pondok inilah, bertungkus lumus. Sebab itu pada tahun 1950 hingga 1970
Kita kenal pondok-pondok yang istimewa seperti Pondok Tok Bunuk Payung. Walaupun hari ini ada hanya sebagai sekolah, sebagai madrasah di Bunuk Payung. Madrasah Pondok Lubuk Tapah, Allahyarham Tuan Haji Tugu Abdullah, Haji Abdullah, Lubuk Tapah. Pondok Sungai Durian, Pondok Kubang Bembang di Pasir Mas. Ini pondok-pondok yang termasyhur, yang bilangan pelajarnya ramai. Jadi melalui pondok-pondok inilah kita melihat keupayaan kita di Kelantan untuk meneruskan cara hidup Islam yang sampai hari ini rakyat dengan secara sedar memilih satu parti yang sebagaimana yang Muhammad kata tadi, yang berhormat Pasir Tubuh kata tadi, kita asaskan atau kita letakkan dalam perlembagaan kita, rojokkan kita Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Terlampau waktu itu, terlampau hebat, kita terpaksa berceramah untuk melihat bahawa sekurang perkara kecil saja, kita kata pemisahan antara agama dan politik ini dibawa oleh pahaman sekular, pemisahan antara politik dengan agama, memakan masa melalui ceramah, melalui kuliah-kuliah, melalui seminar-seminar. Kerana sebahagian besar anak-anak pendidikan penjajah berjuang di negara kita ini memperjuangkan dasar sekularisme. Ini membahayakan. Tak, dari segi akidahnya. Kerana kita faham Islam ini ialah cara hidupnya syumul, yang lengkap. Sehingga hari ini kita sudah berjaya. Kita mengasak betul-betul. Sehingga hari ini kita lihat musuh parti kita sudah tidak bercakap lagi tentang pemisahan antara agama dengan politik. Ini kejayaan kita. Seperingkat demi seperingkat mereka terpaksa make up dengan make up pahaman Islam walaupun dalaman belum Islam. Tak apa dah, make up diri mereka nak pada Islam. Ini kejayaan. Kita pernah menghadapi mana isu-isu agama seperti isu murtad, isu anti hadis, isu untuk mentafsir semula Al-Quran mengikut saintifik dan sebagainya. Ini yang kita lalui. Yang berupaya untuk menghalang ialah para guru kita semua yang belajar agama, yang kita lihat secara syumul. Kita lihat dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, dari segi muamalatnya, dari segi siasahnya, dari segi ijtimainya, dan keseluruhan Islam itu kita lihat, maka kita perjuangkan. Kita lihat ulama kita, contoh yang termasyhur seperti Tok Kenali. Anak-anak mesti cita-cita mati di Tok Kenali. Ya. Dia bukan saja berilmu dan beramal dengan amalan dia, masyhur. Dia seorang penulis. Dia seorang pengarang. Saya sangat menggalakkan anak-anak semua belajar dan cuba mengarang dan dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa syurga, diturun kepada Nabi Muhammad SAW, diturun dalam bulan Ramadan yang penuh mulia. Tak, di tanah Arab. Jadi kita mesti bersiap sedia sebagai diri kita untuk menjadi ulama yang mana ulama yang peka dengan waqi' yang ada hari ini. Mesti cabaran-cabaran zaman
langit terbuka atau zaman media baru ini, persiapan diri sebagai ulama sekini hendaklah kita peka. Dan saya yakin adik-adik semua boleh. Adik-adik semua boleh. Macam Tok Kenali, dia muka pengarang, penulis utama ataupun ulung majalah apa ni, majalah apa tu, majlis pengasuh, terlupa. Yang tertua di Nusantara masih ada. Dia sebagai pengarang ulung. Dia sudah pun waktu itu memberi galakan supaya pelajar-pelajar belajar bahasa Inggeris. Oh, kita masa mau belajar di Bahak ni, belajar bahasa kapi ni, bahasa Inggeris masa tu. Tak. Tetapi nak beritahu dia punya ke depan, dia punya cara memikir bahawa pejuang-pejuang, anak-anak yang akan mempertahankan Islam untuk zaman ke zaman ini mesti berupaya untuk menghadapi intelek-intelek yang balik daripada Eropah, yang membawa cara hidup barat, yang membawa cara hidup sekularisme, yang membahayakan hidup kita sebagai orang Islam yang faham Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi hamba sangat-sangat berasa terhutan budi kepada para ulama kita yang terus menerus memperkatakan Islam yang tulen tanpa mengherau tindakan-tindakan yang diambil oleh Inggeris waktu itu. Satu-satunya atau beberapa negeri di Pantai Timur dan juga seperti Kedah, Terengganu, Kelantan kita memang kita dapat pertahankan kerana adanya institusi ilmu seperti pondok yang ada pada kita hari ini. Dan kita faham bahawa Islam ini mari ke Malaysia ni bukan baru dan telah diamal secara Islam. Nah, kalau kita merujuk kepada batu bersurat di Terengganu 1303 702 Hijri, dahulu daripada Melaka 1511 orang barat mari ke Melaka. 1443 sudah ada Qanun Melaka. Artinya kita di Malaysia, khususnya di Pantai Timur, mana undang-undang Islam, cara hidup Islam telah pun kita laksanakan sebelum daripada Inggeris mari. Tetapi marinya penjajah, mereka bekerja keras untuk menolak cara hidup Islam dan mengganti dengan cara hidup dia bukan Islam. Sebab itu sampai hari ini sudah lama mereka telah mendakwa bahawa cara hidup mereka lebih baik, peraturan mereka lebih hebat. Apabila kita kemukakan kanun jenayah syariah sebagai penyelesaian kepada masalah indeks jenayah di negara dan diri kita, mereka lah orang yang utama menolak dan kuncu-kuncu mereka, kerana sudah lama mereka telah menjalankan da'ayah mengatakan undang-undang Islam itu undang-undang zalim. Sedangkan undang-undang ini undang-undang Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan yang cipta kita, Dia yang paling tahu bagaimana sesuai untuk manusia. Jadi siapakah? Jadi kita sama sangat berasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pondok-pondok seperti kita masih berterusan berada di sini dan juga di Kelantan. Semoga anak-anak semua menyahut cabaran semasa. Saya nak supaya boleh kita berdebat dalam bahasa Arab, walaupun hamba tak boleh berdebat bahasa Arab. Hafal Al-Quran. Kita mahu pemimpin kita masa depan, Esko masa depan, MB masa depan, mereka-mereka yang hafal Al-Quran,
patut boleh lahir dah. 23 tahun ni baru siapa umur anak didik kita yang saya istilahkan 23 tahun. InsyaAllah anak didik kita 23 tahun ni akan menjadi pemimpin negeri kita, sebagai menteri besar, sebagai timbalan menteri besar, sebagai esko dan sebagai pentadbir untuk masa-masa akan datang. Cuma masa sekarang 23 tahun baru. Mungkin anak ini baru lepasan universiti, baru sedang diploma, atau baru sedang masuk ke dalam masyarakat, baru sangat. Kita mengharapkan anak-anak ini akan menjadi pemimpin yang akan membawa satu hari nanti di negeri Kelantan ini untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ulang sekali lagi, menguasailah bahasa Arab, bahasa yang pertama, sebab bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan bahasa ibunda kita, dan bahasa-bahasa lain untuk kita dapat maklumat lebih daripada perancangan-perancangan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, dapat kita mengerti dan kita counter balik dengan ilmu yang ada pada kita, khususnya apabila ada golongan-golongan yang mempersendakan hukum hakan Allah, ada golongan-golongan yang memperlekehkan hukum hakan Allah. Waktu itu kita bangkit untuk menyatakan bahawa hanya dengan kembali kepada peraturan Allah sahaja boleh menjamin keamanan, boleh menjamin ketenteraman, boleh menjamin kebaikan untuk ummah ini. Siapa kita semua? Anak-anak semua. Nah, yatafaqahu fid din. Bukan ta'allam wa yatafaqahu fid din. Kita nak mendalami agama kita ini. Nak kita menguasai dia. Bukan sahaja dari segi siasahnya, kita nak dari segi politiknya, bukan dari segi politik saja, iqtisadnya, muamalatnya, ijtimaiyah, kemasyarakatan dan sebagainya. Yang sememangnya Al-Quran itu sudah cukup dengan bahan-bahan atau keperluan-keperluan yang kita sebut tadi bagi mengurus tadbir dunia ini, khususnya negeri ini, dan juga keluarga kita, diri kita sendiri, dan masyarakat kita. Nah, jadi hamba sangat-sangat mengharapkan bahawa kita boleh dengan hari guru yang kita ada, hari murabbi seperti ini, kita ingat balik bahawa kita boleh bercakap sepatah dua, kita boleh tahu sedikit sebanyak ilmu hasil daripada pengorbanan guru yang tidak jemu-jemu untuk sentiasa merojak, untuk meluaskan fi kitabul mutawalat, kitab-kitab yang besar-besar, untuk dia merojak dan mengajar pada kita. Bukan satu perkara mudah. Nah, bukan kata pergi mengajar tak, tetapi mereka sentiasa buat murajaah pada kitab-kitab tertentu bagi merumuskan ilmu sebaik mungkin pada kita. Nah, mengharapkan kalau kita kata nak masuk perpustakaan, ada kadang-kadang kita rasa malas, tetapi sebahagian kita menjadi buku, menjadi ulat buku, ulat Al-Quran, ulat Sunnah, supaya kita dapat menambahkan ilmu sebanyak mungkin waktu peringkat kita ini. Kalau sudah jadi pemimpin, memang tidak ada masa lagi. Tak kiralah pemimpin politik ke, pemimpin dalam pengurusan pentadbiran ke, pemimpin dalam korporat ke, pemimpin dalam urusan-urusan apa sahaja, waktu itu kita sudah tidak cukup masa. Kita hanya melaksanakan tugas, tetapi ilmu amat sukar untuk kita waktu belajar waktu itu. Masa inilah masa yang perlu kita tambah ilmu sebanyak mungkin, kerana ilmu itu saja Allah Ta'ala kata, ataupun Rasulullah SAW beritahu, al-ulama kan nujum, ulama itu seperti bintang, menjadi petunjuk kepada mereka-mereka yang ada di darat dan di laut. Ini tinggi tak tinggi kita punya ilmu. Apabila kita sudah ada ilmu yang lengkap, dibandingkan dengan nujum seperti bintang, bintang itu menjadi pedoman kepada mereka-mereka yang berada di darat dan di laut. Apabila terhalangnya saja atau lindung saja bintang ini, maka orang di laut, di darat sudah hilang pertimbangan.
Begitu juga apabila tidak ada ulama. Ulama tidak ada lagi di dunia di hari ini untuk membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, cara hidup yang betul. Orang akan memilih mencari bukan ulama lagi sebagai pemimpin. Apabila memilih bukan ulama sebagai pemimpin, bukan saja disesat dan dia akan menyesatkan orang. Nah, ini dari kita berperanan. Walaupun kita rasa hari ini kita sudah ramai di situ, tapi berbanding dengan bidang-bidang lain, berbanding dengan sektor-sektor lain, dia dalam jurusan-jurusan lain, jurusan yang akademik lain, kedoktoran, engineering dan berbagai-bagai bidang lagi memang banyak. Berbanding dengan kita bidang agama ini tidak begitu besar, maka kita mesti mempertahankan keilmuan ini bagi meletakkan bahawa pemimpin sebenarnya ialah mereka-mereka yang memahami Al-Quranul Karim, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan sejarah sirah yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang boleh membantu untuk kita mentafsir bagaimana cara untuk laksanakan kepimpinan kita di muka dunia ini. Jadi akhir sekali yang mana minta pada adik-adik semua, berilah tumpuan yang sehabis-habis baik maksud kita belajar ini, dan insya-Allah apa yang disebut oleh Ustaz Mir tadi tu berhubung dengan perluan ini, tak apalah hari ini bawah pondok dan pusat tarbiyah mau beri 30,000 dulu hari ini. Untuk pondok dan pusat tarbiyah ada kepala dia amal lulus 30,000 bolehlah berurus dengan pejabat hamba. Hal lain tu kita bincang balik semula untuk kebaikan anak-anak semua dan pondok ni amal 30,000. Dan akhirnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.